SPM. Okey, pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam mata pelajaran sains untuk SPM. Okey, saya akan uploadkan bahan. Sebenarnya bahan ini adalah sambungan pada perbincangan pelajar-pelajar semua yang telah dibuat pada minggu lepas ya. Okey. Okey, pada minggu lepas untuk untuk mengembalikan semula ingatan awak, kita telah berbincang tentang praktis topik 5 sebatian karbon. Okey, sorry. Terkeluar daripada ini, saya upload balik. Okey, pelajar-pelajar dapat tengok, dapat lihat skrin dengan jelas. Saya minta pelajar-pelajar bagi respon ya dalam chat box ataupun dalam menggunakan mic ya. Okey, saya harap pelajar aktif untuk menjawab soalan. Okey, sebenarnya untuk ini soalan kertas 1 kita telah jawab pada minggu lepas. Untuk minggu ini kita akan sambung perbincangan kita dengan kertas 2. Okey, cuba awak tengok kertas 2. Nak besarkan sikit skrin. Okey. Alright. Jelas semua? Boleh nampak? Okey. Ini adalah kertas 2 soalan struktur sambungan pada bahan perbincangan topik 5 untuk SPM iaitu sebatian karbon. Betul? Okey, topik 5 adalah sebatian karbon. Okey, cuba tengok kertas 2 soalan struktur bahagian A. Arahan, jawab semua soalan. Okey, ini berkaitan dengan alkohol. Nampak semua jelas ya? Okey, bagus. Alright, rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk menghasilkan etanol dengan menggunakan bahan makanan yang berlainan. Okey, awak tengok situ ada bekas bikar dan juga ada tabung uji dan disambungkan dengan satu saluran untuk kedua-dua ini, dan larutan ini adalah larutan gula dan dicampur dengan yeast. Okey, larutan gula dan juga yeast dicampur dalam bikar ini, dan ada tiub kaca yang disambungkan ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi air kapur. Okey, soalan nombor 1A. Nyatakan satu pemerhatian. Nyatakan satu pemerhatian. Okey, apa yang awak nampak? Apa yang terjadi kepada mungkin awak tengok ada perubahan yang berlaku dalam bikar ini ataupun perubahan yang berlaku dalam tabung uji. Okey, jawapan untuk nombor 1A. Jawab. Awak dah belajar ni ya. Ini adalah sebatian karbon. Pelajar-pelajar semua dah belajar dekat makmal. Okey, cuba jawapan. Apakah yang berlaku kepada saya cakap di satu pemerhatian, dia tak bagi tahu pemerhatian tu dekat mana, sama ada dalam bikar ini ataupun dalam bikar ini. Kat mana perubahan dia? Cuba ingat balik yang awak dah belajar. Ini ulang kaji ya. Dua bahan mempunyai larutan gula. Sekejap saya tengok ya. Okey, Amira jawab julat
setakat didih berbeza. Ujar, dua bahan mempunyai larutan gula. Tidak. Satu larutan gula dan juga yeast. Okey, ini larutan gula dan yeast dan ini air kapur. Dua-dua tak ada air gula. Sini saja gula. Dalam bikar saja ada air gula campur yeast. Dalam tabung uji ada air kapur. Apa yang terjadi pada air kapur? Senang je saya cakap lah. Apa yang terjadi pada air kapur? Apa yang terjadi kepada air kapur? So, ini dah belajar ya, Form 5. Ini Form 5 lah kalau tak tahu lah. Kesian awak ya. Awak dah nak exam tau. Nombor 1, A, bahagian 1. Apa yang terjadi kepada air kapur? Jawab. Puja? Yes, Puja nak jawab. Apa yang terjadi kepada air kapur? Apa yang terjadi kepada air kapur? Come on, come on, come on. Saya tak boleh bagi jawapan. Awak kena bagi jawapan. Kita jangan buang masa. Ayah, apa ni? Air kapur menjadi keruh. Betul. Limian, betul. Air kapur menjadi keruh. Sebab apa air kapur jadi keruh? Kita nak tahu. Nyatakan inference berdasarkan jawapan anda di A1. Okey, sebab apa air kapur jadi keruh? Limian betul lah. Air kapur menjadi keruh. Dipa kata menghasilkan etanol dengan menggunakan bahan makan yang berlainan. Come on lah Dipa, ni dia tanya ni. Ni Rajah ni je Dipa. Di mana ada makanan Dipa? Amira Abdullah, it's not penyejatan. Dia bukan penyejatan ni Amira sebab dia tak cerita pun dia letak dekat bawah kipas angin ke, dia tak cakap letak tengah panas ke, dia tak cakap. Dia nak tahu. Kalau awak tengok di sini ya, mesti berlaku sesuatu di sini menyebabkan air kapur tu keruh. Apa yang berlaku di sini? Di sini berlaku, awak tengok larutan gula campur yeast tu. Apa yang berlaku dalam bikar tu? Tindak balas. Kena cakap, bukan penyejatan ya. Dia bukan proses penyejatan. Tak ada benda yang tersejat. Okey. Dia berlaku tindak balas. Tindak balas antara larutan gula dan yeast menghasilkan apa? Come on, pelajar-pelajar semua. Tindak balas antara larutan gula dengan yeast menghasilkan apa? Ingat balik. Aduh. Ini kesian lah SPM tak boleh jawab. Ni macam ni senang ya. Ini nyatakan satu pemerhatian. Awak tulis situ. Air kapur menjadi keruh. Saya nak tulis panjang-panjang tak boleh ya. Saya tulis ringkas je. Awak jawab nanti jangan ringkas macam ni ya. Awak tulis situ. Air kapur menjadi kerah pula Allah. Air kapur menjadi keruh. Tulis keruh Air kapur menjadi keruh. Okay, nyatakan inference. Inference tu maksudnya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Bukan Cik Adik, bukan air sulingan Cik Adik Amira. Dia bukan sulingan. Kalau air sulingan, dia ada, kalau saya tak silap, dia ada letak bahan pembakaran kat situ. Menyebabkan air tu terpeluap dan sebagainya. Bukan hasil sulingan ni. Ini sangat simple. Radas uji kaji yang sangat simple. Bukan penyulingan, bukan penyejatan, bukan. Ini adalah sangat simple. Cuma nak tengok. Berlaku tindak balas larutan gula dengan yeast menghasilkan gas apa? Ya? Pelajar-pelajar semua menghasilkan gas apa? Ya, siapa nak jawab? Menghasilkan gas apa? Larutan gula campur yeast. Allah. Saya rasa dah 10 minit jawab soalan satu je. Yes, betul Lim.
Di sini tindak balas antara larutan gula dan yeast menghasilkan apa dia? Karbon dioksida. Awak boleh tulis secara panjang lah, awak tulis larutan gula. Awak tulis larutan, saya tulis ringkas lah. Awak jangan tulis ringkas macam ni dalam exam lah. Nanti kena potong markah. Larutan gula bercampur dengan yeast. Okey. Menghasilkan gas. Gas apa? Gas karbon. Karbon dioksida. Okay, good. Okay. Betul Lim ya, bagus. Yang lain, teka-teka. Ini bukan proses nak penyulingan, bukan proses penyejatan. Okay. Nombor 1B, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Apakah bahan yang dimanipulasikan apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Jawapan. Saya tengok tadi ada orang bagi jawapan tapi dekat soalan lain. Okey. Saya tengok ada cerita pasal makanan-makanan tadi. Menghasilkan etanol untuk menggunakan bahan makanan yang berbeza. Aduh, bukan. Alright. Dia, Syazah kata kehadiran yeast. Yeast, okey, awak tengok jawapan B, tengok betul jawapan B. Apakah pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan di dalam eksperimen ni? Maknanya yang boleh ditukar. Manipulasi tu maknanya kita boleh tukar dengan benda lain. Pemboleh ubah, bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yang boleh diubah kita guna benda lain. Apa dia? Jawapan? Bukan kehadiran yeast ya Syazah, Puja. Bukan kehadiran yeast. Yes, betul. Amira Abdullah. Okey, larutan gula tu sebenarnya. Okey, di sini larutan gula ni dianggap sebagai bahan makanan. Okey, awak boleh tulis kat situ. Bahan makanan seperti larutan gula yang digunakan adalah pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Okay, dia jawab kat sini nombor 1B tu, bahan makanan yang berbeza. Bahan makanan yang berbeza tu adalah maknanya larutan gula tu boleh ditukarkan kepada bahan lain. Faham ya? Okay, so jawapan untuk B di situ ialah, tulis situ, bahan makanan yang YG je, saya tulis yang berbeza. Maknanya awak boleh tukar larutan gula tu kepada, awak boleh bagi contohnya menukarkan larutan gula kepada bahan lain. Apakah fungsi yeast? Apakah fungsi yeast? Apakah fungsi yeast? Jawapan? Siapa nak cuba? Apakah fungsi yeast? Menukarkan apa kepada apa? Saya bagi clue pada awak. Yeast, tugas dia ataupun fungsi dia menukarkan apa kepada apa. Yeast, kerja dia apa? Fungsi tu maksudnya kerja dia, tugas dia apa? Yeast tugas dia apa? Tak tahu. Cuba tengok nota-nota ataupun buka buku nota kamu, tengok balik. Teka-teka saja. Buka balik buku nota. Ini sebagai ulangan ataupun ulang kaji. Keluar soalan ni dalam SPM nanti, awak menangis nanti. Apa dia? Buka nota. Tengok balik.
Apa fungsi yeast? Ini uji kaji yang sangat mudah ni. Aduh, dah lupa ya. Apa tugas yeast? Menukarkan, tulis situ, menukarkan apa kepada apa? Apa nak jawab? Aduh, awak ni, awak kena cuba challenge diri awak sendiri supaya awak boleh apa uh, apa tu test diri awak sama ada awak ingat ataupun tidak. Jangan duduk diam aja. Cuba menukarkan apa kepada apa. Penat saya tunggu ya. Dipa, menukarkan karbohidrat kepada etanol dan karbon dioksida. Oleh tindakan enzim zymase dalam yeast. Oh, panjang jawab Dipa. Okay, Dipa jawab betul ya. Untuk menukarkan, sini jawapannya, menukarkan glukosa kepada etanol. Awak tulis situ jawapan dia. Untuk menukarkan glukosa yang ada dalam gula tadi, menukarkan, memanglah gula tu karbohidrat sebenarnya. Tapi awak kena cakap kat situ menukarkan apa? Awak kata menukarkan gula, larutan gula, ataupun awak boleh cakap kat situ menukarkan glukosa kepada etanol. Dah betul dah ni, tukar kepada etanol, tapi awak tak tahu karbohidrat tu apa bendanya yang ada karbohidrat tu. Awak tulis situ, glukosa kepada etanol. Itu je jawapan dia. Dan karbon dioksida dihasilkan. Dan karbon dioksida dihasilkan daripada tindakan enzim zymase di dalam yeast tersebut. Awak tak tulis tindakan enzim zymase dalam yeast pun tak apa. Sebab dia nak jawapan apa tadi? Fungsi yeast ialah menukarkan glukosa kepada etanol. Itu sahaja. Okay? Menukarkan glukosa kepada, saya buat short form, kepada etanol dan pada masa yang sama. Dia tanya fungsi yeast sahaja. Tak payah panjang-panjang. Itu je fungsi yeast. Okay. Nombor D. Jika larutan gula digantikan dengan nasi, ramalkan hasil di dalam kelalang kun. Jika gula digantikan dengan nasi, ramalkan hasil di dalam kelalang kun. Apa dia yang akan terhasil dalam kun? Sekiranya larutan gula digantikan dengan nasi, apa yang akan dihasilkan? Sebab awak dia suruh awak ramalkan hasil dia. So hasil dia apa? Rasa-rasanya hasil dia apa? Amira Abdullah, dia bukan okey, untuk jawapan C tadi kan, Amira Abdullah jawab menukarkan yeast kepada fermentasi, bukan menukarkan yeast tau. Yeast yang menukarkan glukos. Okey, bukan menukarkan yeast Yeast menukarkan glukos kepada etanol. Dan proses itu dinamakan fermentasi, fermentation. Bukan dia tukar yeast kepada fermentation. Fermentation is the process, tau lah. Fermentasi itu proses di mana yeast menukarkan gula kepada etanol. Okey, Tengku Natasha Putri jawab untuk D tadi kan. Kalau tukar nasi, tukar gula kepada nasi, jawapan dia apa? Nasi akan menjalani proses penapaian. Hasil dia apa, Tengku Natasha? Apa hasil dia? Dia nak hasil tau. Awak jangan cakap benda-benda lain. Dia nak hasil tu. Tengok tu. Jika larutan gula digantikan dengan nasi, ramalkan hasil dalam kelalang kun. Apa hasil dalam kelalang kun? Tak payah cerita panjang-panjang. Nasi akan menjalani proses penapaian. Dia tanya hasil. Penapaian,
Dan penapaian itu menghasilkan apa? Tengku Natasha, penapaian tersebut adalah hasil yang dinamakan apa? Come on. Apa dia? Hasil dia. Tak nak cuba? Takut? Tak payah takut. Salah tak apa. It's okay. Cuba kita berbincang sebenarnya kan. Tengku Natasha. Mengapa pula menghasilkan yeast? Yeast tu adalah bertindak balas dengan nasi. So hasil dia apa? Kenapa pula menghasilkan yeast pula? Okey. Tengku Natasha, dia kan yeast bertindak balas dengan nasi. Menghasilkan apa? Jangan cakap dia menghasilkan yeast. Salah. Yeast campur dengan nasi, hasil dia apa? Come on. Nasi dengan gula sama ke tak? Nasi dengan gula tu adalah dalam kategori yang sama tak? Bahan makanan yang sama. Gula dengan nasi, adakah sama? Come on. Nasi dan gula, adakah dia dalam kategori makanan yang sama? Cepat jawab guna mic lah senang. Alah nak type semua susah lambat ni. Tengku Natasha Putri, kenapa kata tidak? Nasi juga adalah glukosa tau. Nasi adalah juga glukosa. So bila gula bertindak balas dengan yeast jadi etanol, nasi bertindak balas dengan yeast akan menghasilkan apa? Come on. 2 campur 1, 1 campur 2. Jawapan dia apa? Come on. Awak ni kan, awak nak masuk SPM. Nak jawab SPM tau. Soalan SPM lagi mencabar. Ini sedang aja ni Dia kata gula campur yeast jadi etanol. Nasi campur yeast jadi apa? Sedih saya nak menangis ni. Saya menangis ni kalau awak jawab mampu-rapu ni. Dalam SPM tak boleh jawab mampu-rapu kena yakin Lim jawab apa Lim? Kalau sama, so hasil dia apa? Come on Lim, type apa dia hasil dia? No. Hasil dia ialah it's not karbohidrat. Dipa bukan karbohidrat tau. Nasi tu dah karbohidrat. Nasi tu dah karbohidrat. Bila campur dengan yeast, dia akan menghasilkan apa Dipa? Yes, Syaza betul. Dia ramalkan hasil dalam kelalangkun. Betul Syaza. Dia menghasilkan etanol sebab nasi dengan gula sama. Kategori yang sama iaitu karbohidrat. Karbohidrat iaitu gula. Karbohidrat. Okay, karbohidrat gula lah. Nasi sebenarnya ada glukosa dalam tu, tahu tak? Nasi adalah glukosa, gula adalah glukosa. Glukosa adalah karbohidrat. Benda yang sama. Faham tak? Benda yang sama. Awak ganti yeast campur larutan gula, etanol. Nasi campur yeast pun etanol juga. Faham tak? Sebab dia dalam kategori pemakanan yang sama. Faham ke? Syaza last sekali dapat jawab etanol. Okey. Bahagian B, lemak. Okey mencabar juga kan? Awak kena berani menjawab sebab kita boleh tahu sama ada jawapan awak tu salah ke betul. So saya akan bagi clue pada awak untuk pergi pada jawapan yang betul. Okey, lemak. Jadual 1 menunjukkan ciri lemak tepu dan lemak tak tepu. Nyatakan maksud lemak. Jawapan, definisi lemak itu apa? Buka buku. Apa dia? Definisi untuk lemak. Lemak ialah ... Apa dia lemak? Lemak apa? Type. Kalau tak nak guna mic, type saja okey. Lemak ialah... Semua tak nak jawab.
Saya pun sedih, semua tak nak jawab. Ada lebih kurang 8 orang dalam ni. Oh okey 11. Lebih kurang 9 orang dalam ni ya. Semua senyap sahaja. Bagus Amira. Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang okey. Lemak ialah sejenis sebatian sebatian karbon organik yang mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Bagus Amira Abdullah menjawab dengan betul. Tak apa, salah is okay. Divya. Sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, lagi apa? Kena sebut. Karbon, apa? Hidrogen dan hidrogen dan oksigen. Kena tulis, jangan kata unsur karbon saja. Kena ada karbon, hidrogen dan oksigen. Kena sebut. Nanti kalau awak tak sebut, maka kena potong. Okey, faham ya? Okey, bagus. Jawapan yang betul. Okey, B. B pula. Nyatakan satu persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Apakah persamaan dia? Lemak tepu dan lemak tak tepu. Persamaan dia apa? Siapa nak cuba? Lemak ni, kalau awak basuh, tanggal tak kat tangan? Awak basuh, tanggal tak? Tidak larut dalam air. Bagus Divya. Jawapannya betul ya. Lemak, persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu ialah apa? Kenapa saya punya pensel ni dia tak nak dengar cakap? Itu dia. Tidak. Okey, bagus. Tidak larut dalam air. Kena sengit baru dia dengar kata. Okey. Nombor C. Betul Divya ya jawapan anda. Ni apa? Apa ni? Merupakan sebatian karbon. Okey. Divya jawab. Mana tadi jawapan tadi? Okey. Alright, tak apa. Nyatakan satu persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu iaitu tidak larut dalam, kedua-duanya tidak larut dalam air. C. Terangkan mengapa lemak tepu mempunyai takat lebur yang tinggi? Kenapa? Kenapa lemak tepu tidak lebur dan mempunyai takat lebur yang tinggi? Kerana apa? Kenapa lemak tepu kenapa lemak tepu mempunyai takat lebur yang tinggi? Maknanya susah nak jadi cair. Kenapa? Susah nak mencairkan dia. Lebur tu maksudnya susah nak mencairkan dia. Sebab apa? Lemak tepu susah nak jadi cair. Sebab dia adalah apa? Merupakan sebatian karbon. Okey, sebab jawapan ini untuk C. Okey. Apa saya bagi jawapan ni ya? Kerana lemak tepu mempunyai takat lebur yang tinggi kerana kebanyakannya kerana kebanyakan lemak tepu ini dalam bentuk apa? Dia susah nak jadi cair. Dia ataupun boleh jadi cair tapi kena panas lama sikit. Dia dalam bentuk pepejal. Kebanyakannya dalam bentuk pepejal. Sebab tu takat lebur dia tu tinggi. Maknanya awak kena panaskan dia dalam jangka masa yang lama. Tahap suhu yang tinggi. Awak kena gunakan ataupun panaskan dia pada suhu yang agak tinggi ya untuk meleburkan dia. Sebab dia adalah dalam bentuk pepejal.
Faham? Okay, so D. D. Nyatakan jenis lemak yang boleh menyebabkan arteri tidak sihat jika diambil secara berlebihan. Apa jawapan kamu? Nyatakan jenis lemak yang boleh menyebabkan arteri tidak sihat jika diambil secara berlebihan. Arteri adalah salur darah. Jenis lemak mana yang tidak sihat? Dan boleh menyebabkan arteri, okay, saya boleh bagi tahu tersumbat. Lemak yang mana satu? Tepu ke tak tepu? Come on. Lemak tepu ke lemak tak tepu? Yang menyebabkan arteri tersumbat. Kita pergi pada D. Okay, Amira jawab pepejah betul. Okay, lemak tepu. Divya, Dipa jawab lemak tepu. Amira Abdullah pun jawab tepu. Okay, betul. Jawapannya ialah lemak tepu. Jawapannya betul, lemak tepu. Dah awak lukislah apa tu bentuk bentuk salur darah ya. Macam tu lebih kurang macam bentuk silinder. Dan awak boleh buat kat sini salurannya menjadi sempit disebabkan di kawasan-kawasan ini terdapat lemak tepu. So saluran tu menjadi sempit untuk laluan darah. Ini akan boleh menyebabkan berlakunya hipertensi. Okey. Nombor 3, kita ada masa lagi 15 minit. Jadual 2 menunjukkan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu bagi 4 jenis lemak semula jadi. Lemak daripada lembu, daripada ayam, daripada kacang tanah dan daripada jagung. Apakah unsur-unsur yang wujud dalam molekul lemak? Apakah unsur-unsur yang wujud dalam molekul lemak? Tadi awak dah bagi tahu jawapan. Awak jawab sekali lagi sebenarnya. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam lemak? Apa dia? Ada 3 benda tadi yang awak jawab tadi. Apa dia unsur-unsur yang ada dalam molekul lemak? Karbon lagi. Jangan cakap karbon saja. Ada 3. Karbon. Divya, jangan cakap satu saja. Karbon, dia ada 3 unsur dalam. Yes, bagus semua jawab betul. Divya, karbon, hidrogen, oksigen. Amira, karbon, hidrogen, oksigen. Dipa, kalau jawab hidrogen sahaja tak kalau you jawab hidrogen sahaja tak dapat markah penuh jawab ketiga-tiga. Alright. Nombor 5. Kita tengok, nombor 5 pula. Nombor 3B, secara semula jadi di manakah lemak dijumpai? Di manakah lemak dijumpai? Kebanyakan lemak kat mana Apa nak potong ayam tak? Ayam potong kat mana? Lemak kat mana? Pernah potong ayam? Mungkin lembu jarang-jarang kita ambil kan? Okey. Lemak? Mungkin ada orang makan daging hari-hari. Mungkin ada orang makan ayam hari-hari. So mungkin awak tolong mak awak masak kat rumah. Kat mana awak jumpa lemak? Kat mana? Lemak binatang. Kebanyakannya di mana? Ya? Siapa nak jawab? Cepat. Masa berjalan. Ya betul Amira. Kalau awak kata kulit saja tak berapa tepat. Atas kulit ke, bawah kulit ke, tepi kulit? Jawapan awak. Lebih, yes. Jawab dengan tepat Okey, lemak kebanyakannya boleh dijumpai di bawah kulit haiwan dan juga di sekitar organ dalaman seperti buah pinggang dan hati. Bawah kulit dan awak jawab ini lemak boleh dijumpai tulis situ di bawah kulit haiwan dan kat mana? Saya dah tak muat dah nak tulis. Di mana? Di sekitar apa? Organ dalaman.
dalaman. Okey, DLMN, dalaman. Di bawah kulit haiwan dan juga di sekitar organ dalaman. Seperti, bagilah seperti apa? Kat sini dia bagi contoh seperti buah pinggang dan hati. Boleh faham? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lemak tepung? Alah, ditanya lagi. Lemak tak tepung. Okey, lemak tepung apa? Bagi definisi untuk lemak tepung. Jawapan. Bagi definisi untuk lemak tepung apa? Pergilah cari jawapan awak. Apa lemak tepung? Lemak yang mempunyai ikatan tunggal sahaja dalam molekul lazimnya diperoleh daripada sumber manusia dan wujud sebagai pepejar pada suhu bilik. Oh, itu kan lemak tepung. Okey, saya baca jawapan sama tak dengan jawapan awak ni? Lemak tepung ialah satu molekul lemak yang mana bilangan atom hidrogen dalam molekulnya adalah maksimum dan tidak boleh menerima atom hidrogen lagi. Sama tak dengan jawapan awak? Jadi kalau buat perbandingan, kalau awak kata mempunyai ikatan tunggal, awak kena sebut tau. Satu molekul lemak yang mana bilangan atom hidrogen dalam molekulnya adalah maksimum. Dah ada dah bunyi-bunyi jawapan awak tu mempunyai ikatan tunggal, tapi awak kena sebut lah. Okey, satu molekul lemak yang mana bilangan atom hidrogen bla bla bla. Okey, awak jawab lazimnya wujud dalam suhu bilik. Okey, itu saja. Okey, untuk lemak tak tepung, sumber haiwan dan tumbuhan. Apa itu lemak tak tepung? Okey, lemak tak tepung ialah satu molekul lemak yang mana bilangan atom hidrogen dalam molekulnya tidak maksimum dan boleh menerima atom hidrogen lagi. Maksudnya lemak tak tepung, dia hidrogen dia belum maksimum. Kalau lemak tepung, maksudnya hidrogen dia sudah maksimum dan tidak lagi boleh menerima lagi atom hidrogen yang baru. Tak boleh. Okey, itu beza dia Okey. Alright, so panjang jawapan dia, so saya rasa awak faham ya apa yang kita bincangkan, perbezaan antara lemak tepung dan lemak tak tepung. Jawab kena lebih spesifik, cerita sikit pasal hidrogen tu ya. Okey, sekarang kita tengok ini pula. Minyak sawit. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit. Rajah 2 menunjukkan struktur molekul sabun. Apakah Y? Apakah Y? Awak nak jawab Y apa? Oh, ada jawapan, ada soalan D D. Oh, okey. Okey, sebelum saya pergi yang tadi, ini ada jawapan untuk soalan D1. Berdasarkan data dan jadual 2, cadangkan minyak atau lemak yang manakah adalah terbaik untuk disarankan untuk digunakan sebagai minyak masakan? Alan rajah 2. Mana rajah 2? Rajah 2. Ni. Minyak jagung ke minyak tanah elok guna sebagai minyak masakan? Minyak jagung ataupun minyak kacang tanah? Awak rasa? Minyak jagung. Okey, bagus. Semua jawab minyak jagung. Divya, Amira semua jawab minyak jagung. Betul. Okey, untuk masak elok guna minyak jagung. Tapi yang sekarang saya tengok contoh minyak sawit juga bagus sebab dia antioksidan. Minyak sawit. Bagus. Okey, so ada jawapan lagi ni. Berikan sebab untuk jawapan anda. Berikan sebab untuk jawapan anda. Okey, awak cari jawapan dia Okey. Berikan jawapan mengapa awak pilih minyak jagung. Awak cari jawapan dia Kat sini saya ada jawapan, saya bagi terus awak jawapan untuk nombor 2 ini. Okey. Nombor 3 D2. Berikan sebab untuk jawapan anda D3, D1 yang kenapa awak pilih minyak jagung. Kerana kandungan lemak tak tepung adalah 90% dalam minyak jagung Lemak tak tepung mengandungi kolesterol yang berguna kerana boleh menyingkirkan kolesterol
berketumpatan rendah. Itu jawapan dia. Ya, awak cari jawapan itu dalam buku rujukan. Okay, kita pergi pada nombor 4. Apakah Y? Y ialah apa? Ini adalah molekul sabun. Y ialah apa? Ya, bagus. Ini semua jawab betul saya tengok. Y ialah kepala. Kepala apa, Livia? Kepala apa? Kepala sotong. Livia, kepala apa tu? Okey. Aisyah. Divya cakap kepala. Aisyah cakap hydrophilic. Semua jago. Okey. Divya jangan cakap kepala gitu Memang apa tu, Y tu macam bentuk kepala kan, tapi dia nak tahu apa benda, sebatian apa. Hydrophilic, Dipa betul, Lim hydrophilic, Aisyah hydrophilic, Divya okey bagus, hydrophilic jawapan dia ya. Okey, apakah fungsi Y? Y bentuk zigzag macam ni W, V, W, V, W ni. Apa bentuk, apakah peranan, fungsi ni peranan X, tugas X apa? Tugas X adalah apakah fungsi X? Melarut dalam girls, apa ni? Girls melarut dalam minyak. Okey, geris lah. Geris bukan girls. Jawapan Amira bukan girls Geris. Melarut dalam geris atau minyak. Dapat melarut dalam geris atau minyak. Okey, betul jawapan geris, minyak. Okey, semua betul jawapan Bagus. Fungsi X, melarut dalam geris atau minyak. C, nyatakan dua bahan tindak balas untuk menghasilkan sabun. Nyatakan dua bahan tindak balas untuk menghasilkan sabun. Sabun. Apa dia? Soap. Dalam bahasa Inggeris soap. Dalam bahasa France, sabun saya tak silap Orang kita panggil sabun. Apakah dua bahan tindak balas untuk menghasilkan sabun? C. Apakah dua bahan tindak balas untuk menghasilkan sabun? Jawapan C. Jawapan C. Come on. Apa dia jawapan anda? C. Boleh check tengok awak punya nota ataupun bahan rujukan. Apakah dua benda yang bertindak balas untuk menghasilkan sabun? Apa dia? Tak ada jawapan. Okey, 2 minit lagi tak apa, kita ambil masa lebih sikit. Ada sikit lagi nak habiskan. 2 soalan lagi awak boleh tengok kat situ. 2 bahan untuk melarutkan, untuk bahan tindak balas menghasilkan sabun ialah minyak. Minyak apa? Minyak apa? Ada orang jawab tak? Minyak. Minyak apa? Minyak sawit dan natrium hydroksida, bukan hidroksifa. Okey. Minyak sawit. Tulis situ. Minyak sawit dan juga natrium. Betul lah jawapan awak tu. Natrium hydroksida. Okey, betul jawapan kamu. Lukiskan satu gambar rajah untuk menunjukkan bagaimana molekul sabun menanggalkan kotoran berminyak daripada pakaian kotor semasa membilas. Labelkan rajah anda. Okey. Susah nak lukiskan. Okey, awak tengoklah jawapan awak. Jawapan itu Okey. Jawapan itu, saya ada gambar rajah di sini. Kalau saya nak lukis, saya tak tahu jadi ke tak tapi dia berbentuk okey, berbentuk seperti macam tu.
Okey, lepas tu ada macam titik-titik kat tengah tu. And then ada macam tu kan. Gitu. Dan gitu. Bukan terkeluar Okey. Di bahagian ini adalah grace. Ini adalah grace. Dan di bahagian luar ini adalah dia macam bulat-bulat macam tu kan. Dia ada bulat-bulat gitu. Yang bulat-bulat tu apa? Itu adalah yang bulat ni adalah molekul molekul sabun. Itu adalah molekul sabun. Okey, grease adalah dia punya apa tu, ini lapisan ini dan molekul sabun berada di bahagian luar tu. Awak buatlah 2-3 dan di dan sini awak boleh buat ini bahagian ini adalah air. Okey, faham semua? Awak buatlah beberapa macam ni lah, lebih kurang awak tengok gambar rajah yang lebih sempurna daripada buku rujukan ataupun nota yang awak belajar di kelas oleh guru sains anda. Okey, boleh faham semua? Okey, so nampaknya kita sudah tiba pada penghujung untuk mata pelajaran sains untuk SPM pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang setia menunggu sehingga ke penghujung masa penghujung kelas ini ya. Right, so saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di minggu hadapan. So awak boleh tengok saya dah bagi ekstra soalan. Ini saya bagi ekstra soalan. Tengok ini adalah kertas model pra-XPM 2. Untuk ini saya akan bincangkan pada minggu hadapan. Awak boleh cuba jawab. Okey, boleh cuba jawab dulu dan kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Ya, dalam WhatsApp ada untuk ini. Kertas model pra-Sains 2. Okey, sehingga itu saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas kita di masa hadapan. Terima kasih semua. Selamat malam.